السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى كافة الأنبياء والمرسلين، إلى أصحاب رسول الله أجمعين، وإلى أرواح أولياء الله الصالحين من المشارق الأرض إلى مغاربها، وخصوصا إلى الشيخ المؤلف رحمه الله. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، يا الله يا فتاح يا عليم علمنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah. Amma ba'd. Jadi hari ini kita masuk pada dars pengajian kitab Akidah Tahawiyah ni pada siri yang keempat. Jadi siri yang keempat ni kita akan membicarakan bab uluhiyat. Bab uluhiyat ni bab tentang ketuhanan. Kita akan masuk perbicaraan tentang bab ketuhanan dalam beberapa siri. Kemudian kita akan masuk bab-bab lain. Jadi kalau ada kitab tu kita tengok bab uluhiyat ni dia daripada kata musannifnya, qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Daripada katanya innallaha wahidun la syarika lahu wa la syai'a mithluhu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuhu. Daripada perkataan itu sampailah perkataan wa huwa muta'alin 'anil adadi wal andadi la radda liqada'ihi wa la mu'aqqiba li hukmihi wa la ghaliba li amrihi. Amanna bidzalika kullihi wa ayqanna anna kullan min 'indihi. Sampai situ perbicaraan di dalam kitab Akidah Tahawiyah ini adalah sekitar tentang ketuhanan. Kemudian seterusnya adalah perkara-perkara lain berkaitan dengan akidah juga. Tapi bab ketuhanan secara khusus sampai tadi tu wa huwa muta'alin anil adad. Jadi kita mulakan dengan perkataan musannifnya, innallaha wahidun la syarika lahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu wahid. Wahid tu maknanya esa. La syarika lahu. Lagi pula la syarika lahu, tidak ada sekutu. Tidak ada jenis sekutu baginya, bagi Allah Ta'ala. Wala syai'a mithluhu, dan tidak ada sesuatu pun, tidak ada suatu jenis pun yang seumpama dengannya. La tu nafi, la nafi apa? La nafi lil jins. Tidak ada jenis sesuatu pun seumpama dengan dia. Wala syai'a yu'jizuhu, dan tidak ada sesuatu pun yang melemahkan akan dia, akan Allah Ta'ala. Wala ilaha ghairuhu, dan tidak ada jenis Tuhan, tidak ada Tuhan langsung, ghairuhu, selain daripadanya, selain daripada Allah Ta'ala. Qadimun bila ibtida'in, yang bersifat dengan sifat kidam, bila ibtida'in, tanpa permulaan. Daimun bila intiha'in, yang berkekalan tanpa ada kesudahan. La yafna wa la yabid, tidak binasa dan tidak hancur. Wa la yakunu illa ma yurid,
dan tidak berlaku melainkan apa sahaja yang Allah Ta'ala kehendaki. Apa yang ma yurid, apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi kita mulakan dengan innallaha wahidun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu esa. Jadi lafaz Allah ni di sisi ulama ahli sunnah, mereka mengkategorikan lafaz Allah ni sebagai alamun. Alamun ni maknanya kata nama khas li zatil wajibil wujud, bagi zat yang wajib ada. Bagi satu zat yang wajib ada. Jadi kewujudan Allah ni adalah kewujudan yang wajibul wujud. Di dalam ilmu ketuhanan, para manatiqah, ahli-ahli mantiq dan ahli teologi yang lain mentakrifkan, mendefinisikan Tuhan tu sebagai suatu zat yang wajibul wujud, yang di mana wajibul wujud ini berkesudahan setiap makhluk kepadanya. Makna daripada dia bermula segala perkara. Selama mana rantaian makhluk ini tidak putus, selama itulah perkara itu adalah perkara yang mustahil. Apabila kita membangsakan segala makhluk ini bermula daripada ciptaan iradat Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala yang menciptakan, maka di situ putuslah, dia panggil tasalsul al-madi, makna rantaian kewujudan yang ke belakang. Putus kat mana? Dekat permulaan kewujudan yang diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Makna Allah Ta'ala, kewujudan dia wajibul wujud. Wajibul wujud makna kewujudan Allah Ta'ala ini adalah suatu perkara yang mesti ada. Akal tak boleh nak terima kata tidak wujudnya Tuhan. Jadi nama lafzul jalalah, lafaz yang agung ini merujuk kepada nama khas bagi Allah Ta'ala, yang di mana kata nama khas bagi Allah Ta'ala, khusus bagi Allah Ta'ala, lafaz Allah ini khusus bagi Allah Ta'ala, dan padanya dirujuk segala sifat-sifat ketuhanan dan sifat kesempurnaan, dan padanya juga ternafi segala sifat-sifat kekurangan. Kita membangsakan segala sifat ketuhanan kepada zat Allah Ta'ala. Contoh kita kata Qudus. Qudus tu sifat. Sifat apa? Sifat zat. Zat siapa? Siapa zat tu? Allah Ta'ala lah zat tu. Jadi segala asma'ullahil husna dan segala sifat-sifat Allah Ta'ala kembali kepada lafzul jalalah ni. Kembali kepada zat Allah Ta'ala. Jadi sifat-sifat ni semua ulama kata mushtaq. Mushtaq ni makna asma Allah Ta'ala semua mushtaq. Mushtaq makna qadir, kita kata. Salah satu daripada asma Allah Ta'ala qadir, Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Alim, yang maha mengetahui. Semua tu mushtaq. Mushtaq daripada mana? Daripada alimah. Alim. Alim tu mushtaq makna pecahan daripada kalimah ilmu. Qadir, pecahan daripada kalimah kuasa. Jadi al-alim maknanya zatun muttasifun bil ilmi. Zat yang bersifat dengan ilmu yang sempurna. Begitu juga dengan qadir, maknanya dia mushtaq. Tapi lafzul jalalah ni, lafaz Allah ini, dia tidak ada pecahan daripada apa-apa kalimah. Walaupun ada pendapat yang kata lafzul jalalah ni, lafaz Allah ini terbit daripada al-ilah, kemudian ditebalkan pada lam tu. Jadi Allah, pada hakikatnya lafaz Allah ini adalah lafaz yang datang daripada wahyu. Kata nama khas bagi Allah Ta'ala. Sekalipun kita kata musyrik Mekah menggunakan kalimah Allah ini, sekalipun kita kata begitu, tetap juga itu menunjukkan lafaz Allah ini telah bersebati dalam bangsa Arab semenjak daripada nabi-nabi yang zaman silam. Semenjak daripada nabi-nabi yang zaman silam. Bukan maknanya dia pecah daripada kalimah-kalimah yang lain, kata-kata nama yang lain.
Jadi itu lafaz Allah. Lafaz Allah ni adalah kata nama khas. Kata nama khas bagi zat yang wajib ada. Macam kita ni mungkin ada. Zat yang wajib ada, yang di mana segala sifat-sifat ketuhanan kembali kepada zat ni, kepada nama ni. Wahidun, Allah Ta'ala itu wahid, makna esa. Jadi wahidun ni dia ada perbezaan dengan lafaz ahad. Kata Imam Al-Azhari ni, Abu Mansur Al-Azhari, seorang ulama lughah. Makna ulama lughah ni ulama yang menjaga bahasa Arab ni, membukukan kalimah-kalimah Arab daripada zaman silam. Makna mereka ni meriwayatkan makna kalimah itu sebagaimana yang diistimalkan oleh bangsa Arab. Jadi sebab tu kalimah-kalimah yang datang daripada bangsa Arab ini semuanya adalah sama'i. Maknanya kena rujuk kepada makna yang diistimalkan oleh Arab tu sendiri. Bukan kita boleh reka-reka makna lain. Sampai zaman kita ni kita nak reka makna yang lain tak boleh, sebab dia terpelihara daripada dulu. Dan sebahagian ulama mengatakan keterpeliharaan bahasa Arab ini termasuk di dalam mukjizat Al-Quran tu sendiri. Wa inna nahnu nazzalna alaikal Quran wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang memeliharakannya. Termasuk dalam memeliharakan Al-Quran ini adalah memelihara makna-makna kalimah Arab itu. Jadi tak boleh orang nak manipulate, nak exploit lafaz-lafaz Arab ini kepada makna-makna yang lain. Jadi kata Imam Al-Azhari dalam kitabnya Tadhhibul Lughah. Jadi Imam Al-Azhari ni maknanya daripada kalangan salaf yang mutaakhir. Makna beliau lahir 282 Hijrah, masih lagi di kurun salaf, dan wafat pada tahun 370. Makna beliau ni daripada kalangan tokoh yang sezaman dengan Daulah Abbasiyah. Berkata Al-Azhari, Al-Wahid fi sifatillah lahu ma'nayan. Apabila kita mengistimalkan, menggunakan lafaz wahid dibangsa kepada Allah Ta'ala, menyifatkan pada Allah Ta'ala, maka dia memberi dua makna. Yang pertama, esa dengan makna la nadhira lahu, tidak ada tolok bandingan baginya. Kita kata innallaha wahidun. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu wahid, maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu la nadhira lahu, tidak ada tolok bandingan baginya. Wa laisa kamithlihi syai', dan tidak ada sesuatu pun seumpama dengannya. Itu satu makna dia. Seperti mana dalam bahasa Arab apabila kita nak memuji seseorang tu, kita kata fulanun wahidu qaumihi. Dia tu tak ada tolok bandingan tu di antara kaum dia. Dia lah paling hebat. Fulan wahidu qaumihi. Makna nak menceritakan idza lam yakun lahu nadhir, apabila dia tu tidak ada orang yang serupa dengan dia. Pada kehebatan dia ke, pada dia punya akhlak ke. Jadi boleh dibangsakan juga kepada makhluk perkataan wahid ni. Yang keduanya, annahu ilahun wahidun. Wa ilahukum ilahun wahidun dalam Al-Quran. Annahu ilahun wahidun, sesungguhnya Allah Ta'ala tu ialah Tuhan yang satu. Ini makna yang kedua. Makna yang pertama, tidak ada tolok bandingan, seperti mana firman Allah Ta'ala laisa kamithlihi syai'. Yang keduanya, dialah Tuhan yang tunggal, Tuhan yang esa. Wa rabbun wahidun laisa fi uluhiyatihi wa rububiyatihi syarik. Tidak ada pada uluhiyahnya dan rububiyahnya suatu sekutu pun. Tidak ada sekutu. Jadi sekutu bagi Allah Ta'ala ni mustahil. Mustahil akal. Dan berkata lagi Al-Azhari pada Tadhhibil Lughah, dia kata, adapun nama Allah Ta'ala
ahad. Ni beza di antara wahid dengan ahad ni. Ada beza. Adapun nama Allah Ta'ala ahad, fa innahu la yusafu syai'in bil ahadiyah ghairahu. Maka sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang boleh disifatkan dengan ahad melainkan Allah Ta'ala sahaja. Tak boleh nak kata la yusafu syai'un bil ahadiyah ghairahu. Tidak boleh disifatkan sesuatu dengan ahad, dengan lafaz ahad. Yang mana ahad mana ni? Allah qul huwallahu ahad. Lafaz ahad tu, la yusafu syai'in bil ahadiyah ghairahu, selain daripada Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun boleh disifat dengan ahad. Apa makna dia? Makna la yuqalu rajulun ahadun. Tak boleh nak kata si lelaki tu ialah bersifat dengan ahad. Tak ada, dalam bahasa Arab tak diterima perkataan ni. Wala dirhamun ahad. Tak boleh juga nak pakai dirham tu dirham yang ahad. Tak boleh. Wahid boleh. Tapi ahad tak boleh. Kama yuqalu rajulun wahadun ay fardun. Lianna ahadan. Kerana ahad ini adalah satu sifat daripada sifat-sifat Allah Ta'ala yang merupakan hak mutlak yang eksklusif. Makna ista'thara biha. Makna hak Allah Ta'ala yang eksklusif. Maka tidak ada sesuatu pun yang boleh bersekutu dengan Allah Ta'ala pada menggunakan lafaz ahad ni. Jadi macam mana orang kata Nabi Muhammad tu pun ahad juga? Sedangkan dalam lughah tak boleh. Kita ni ilmu kita ni bermula daripada nukilan. Makna-makna yang datang daripada Al-Quran ni datang daripada nukilan bahasa Arab. Nukilan bahasa Arab, yakni fasah fusaha, fasah fasih. Fasah tu bila? Fasah tu ahli balaghah, ulama-ulama lughah kata 150 tahun sebelum kedatangan Al-Quran dan 150 tahun selepas kedatangan Al-Quran, itulah lingkungan masa terpeliharanya bahasa Al-Quran ni. Jadi kalau nak rujuk satu-satu lafaz tu, pengertian tu kena rujuk dalam lingkungan masa ni. Sebab tu ada riwayat daripada Sayyidina Umar, alaikum bid diwanil Arab. Hendaklah kamu melazimi diwanil Arab. Diwan maknanya syair-syair Arab jahiliyah tu. Sebab pada lafaz-lafaz yang ada dalam syair Arab jahiliyah tu terkandungnya makna-makna yang dikehendaki Al-Quran. Dan ada benda yang Al-Quran perbetulkan, perbaharui istilah, sesuatu istilah yang tertentu, yang tidak ada sebelumnya. Tapi nak merujuk makna-makna dalam kalimah Al-Quran ini kena merujuk kepada Arab yang fasih. Arab yang fasih tu Arab yang kita kata tadi tu lah, lingkungan masa 300 tahun tu. Jadi tak boleh kita nak bangsakan ahad tu pada sesiapa pun selain daripada Allah Ta'ala. Jadi inilah perkara yang kita perlu sedar lah. Jangan kita langgar kaedah-kaedah asasiah dalam agama Islam ni. Jadi diriwayatkan di dalam tafsir Quran menceritakan tentang surah Al-Ikhlas. Sebab kalimah ahad ni ada dalam surah Al-Ikhlas saja. Para musyrikin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, bangsakan kepada kami bagaimana Tuhan kamu. Maka turunnya surah Al-Ikhlas, firman Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad Allahus samad, sehingga akhir. Jadi dekat sini Imam Al-Azhari dia kata, walaysa ma'nahu anna lillahi nasaban. Jadi jawapan Al-Quran, jawapan wahyu kepada musyrikin ni bukan nak mengatakan adanya nisbah bagi Allah Ta'ala, adanya perkara yang kita boleh bangsa. Allah Ta'ala ni boleh dibangsakan kepada sesuatu.
Bukan nak menyatakan inna lillahi nasaban, bukan. Intasaba ilahi, yang Allah Ta'ala menisbahkan diri kepadanya, dah. Tetapi maknanya menafikan nisbah bagi Allah Ta'ala yang esa. Itu turunnya qul huwallahu ahad tu, nak menyatakan Allah Ta'ala tidak boleh dinisbahkan dengan apa-apa pun. Kerana ansab, kerana nisbah-nisbah ni ataupun nasab-nasab ni hanya bagi makhluk. Dan Allah Ta'ala sifatnya annahu lam yalid waladan. Allah Ta'ala tidak meninggalkan putera, tidak melahirkan putera. Yunsabu ilaihi, yang dapat putera itu dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Walam yulad, dan Allah Ta'ala juga tidak dilahirkan ataupun diputerakan. Fayantasibu ila walidin, maka boleh dinisbahkan kepada bapa, tak ada. Itu makna lam yalid walam yulad tu. Walam yakun lahu mithlun, dan tidak ada, tidak pernah pun ada seumpama dengan Allah Ta'ala. Wala yakunu, dan tidak akan ada. Tidak pernah ada dan tidak akan ada yang menyerupai Allah Ta'ala. Jadi macam mana kita nak nisbahkan Allah Ta'ala? Sebab nisbah-nisbah ni relatif. Relativity ni kita boleh bangsakan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Maha suci Allah Ta'ala daripada pendustaan orang-orang yang berdusta. Jadi orang-orang yang berdusta ni orang-orang yang inhiraf, yang munharif, yang menyeleweng ni, dia akan membangsakan kepada Allah Ta'ala perkara-perkara yang tak layak bagi Allah Ta'ala, sehingga orang yang mempunyai iman akan berasa terkejut. Ish, teruk. Kalau tak ada rasa terkejut tu, alah ni sufi. Ni sufi makam tinggi. Aku tak sampai lagi makam. Seolah-olah agama Islam ni macam satu kotak Pandora. Maknanya misteri di sebalik Pandora tu tak ada sesiapa pun tahu. Jadi serah je lah. Sedangkan kalimah-kalimah dalam bahasa Arab ni menunjukkan sebaliknya. Menunjukkan bahawasanya ahadiyah tu tidak boleh dibangsa kepada sesiapa. Wal wahid fi sifatillah maknahu annahu la thaniya lahu. Dan wahid, esa itu maknanya tidak ada yang kedua baginya. Tidak ada yang kedua. Tidak ada zat yang lain seumpama dengan Allah Ta'ala. Tetapi boleh kita nak bangsakan wahid itu kepada perkara yang lain daripada perkara selain daripada Allah Ta'ala, boleh. Maknanya qalamun wahidun, thawbun wahidun, boleh. Itu maknanya menyifatkan ni baju yang satu, seluar yang satu, pen yang satu, boleh. Tapi kalau ahad tak boleh. Ahad tak boleh disifatkan melainkan hanya pada Allah Ta'ala. Sebab ahad ini adalah hak yang mutlak bagi Allah Ta'ala, semata-mata hak eksklusif. Jadi ini menunjukkan bahawasanya orang yang membangsakan ahad pada diri Nabi itu adalah orang yang telah inhiraf daripada jalan yang benar. Sebab kita kena rujuk kepada penukilan para salaf tentang makna-makna kalimah yang ada warid di dalam Al-Quran. Innallaha wahidun la syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Jadi sekutu tu makna apa? Sekutu. Asyirkah. Maknaha mukhalatatus syarikaini. Makna bercampur bau dua yang berkongsi. Bercampur bau. Makna di sana ada dua orang ataupun lebih, yang mana mereka itu mempunyai hak untuk mentadbir pada sesuatu perkara yang tertentu. Beli kereta, kereta tu hak kongsi. Maknanya ada syarik. Ada persekutuan, ada perkongsian. Perkongsian pada milik. Masing-masing ada bahagian milik masing-masing. Jadi kat situ ada perkongsian. Dan keadaan dua perkara yang mempunyai hak untuk tasarruf, untuk
mengendalikan sesuatu perkara, melazimi bersekutu ataupun bersyiriknya dua golongan ini pada hak. Itu syirik, maknanya berkongsi ataupun mempunyai persamaan. Mereka berdua ataupun beberapa orang yang berkongsi itu, mereka mempunyai common ground. Jami' mushtarak dia panggil. Jami' mushtarak pada hak mereka untuk mengendalikan sesuatu perkara. Jadi itu syirik. Itu makna syarikun. Makna mereka ni masing-masing ada perkongsian. Ada persekutuan pada hak milik. Ada persekutuan pada pentadbiran sesuatu perkara. Masing-masing ada power pada perkara yang nak ditasarufkan tu. Maka apabila kita kata seseorang itu mengabdikan diri kepada dua perkara, dua Tuhan, ataupun kita kata Trinity, dia mengabdikan diri kepada lebih daripada satu Tuhan, maka di situ melazimi dia mengiktikadkan Tuhan yang dia sembah tadi itu, perkara-perkara yang dia sembah tadi itu mempunyai sifat yang di mana memperwajibkan ke atasnya untuk menyembah perkara itu. Dalam erti kata yang lain, seseorang itu tidak akan menyekutukan Allah Ta'ala, tidak akan mensyirikkan Allah Ta'ala, melainkan apabila dia mengiktikadkan sesuatu perkara itu mempunyai hak pentadbiran sama macam Allah Ta'ala, hak mentadbir sama macam Allah Ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh musyrik Mekah. Mereka mengiktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala dan sembahan-sembahan dia tu ada perkongsian pada pentadbiran. Itu makna dia. Jadi syirik ni, dia bukan pada ibadat tadi itu saja. Itu salah satu daripada dia punya aspek dia. Jadi syirik ni juga dia boleh berlaku pada zat. Makna menyekutukan zat Allah Ta'ala dengan zat yang lain. Menyekutukan zat Allah Ta'ala dengan zat yang lain. Macam mana? Maknanya, dia kata Tuhan tu ada dua. Dan dua-dua Tuhan ni kidam belaka, bakok belaka. Dua-dua ada power belaka. Contoh macam mana? Macam Majusi. Ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Dua-dua ni ada power belaka. Jadi ini dia syirik pada zat. Pada zat ketuhanan tu sendiri. Ataupun pada sifat. Syirik pada sifat macam mana? Seperti mengatakan sifat kudrat yang ada pada si fulan itu sama dengan sifat kudrat yang ada pada Allah Ta'ala. Itu maknanya melakukan syirik pada sifat. Ataupun syirik pada sifat ni tak semestinya macam tu. Ataupun syirik pada sifat ni kita kata seperti orang tu mengata Allah Ta'ala itu ada had. Ada had. Apa makna had? Ada limit. Tuhan ada limit, makhluk juga ada limit. Makna ada syirik, ada persamaan di antara makhluk dengan Allah Ta'ala. Jadi ada perkongsian sifat. Sifat apa? Sifat ada sempadan, ada limit. Ataupun dikatakan Tuhan ada jihad. Tuhan ada jihad di atas, bawah, kiri, kanan. Makhluk pun ada jihad atas, bawah, kiri, kanan. Depan, belakang. Jadi apabila membangsakan jihad, menisbahkan jihad pada Allah Ta'ala, itu menunjukkan adanya berlaku syirik pada sifat. Sebab apa? Sebab ada common ground. Sifat yang ada pada Allah Ta'ala ada jami' mushtarak, ada perkongsian jenis sifat. Perkongsian macam mana? Dia ada atas, Allah Ta'ala pun ada atas. Dia ada bawah, Allah Ta'ala pun ada bawah. Dia ada tepi, Allah Ta'ala pun ada tepi. Misal kata ada had, Allah Ta'ala ada had, makhluk pun ada had. Jadi syirik lah tu. Syirik pada sifat. Ini yang berlaku apabila seseorang tu mengiktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala jisim. Sama juga kalau orang iktikad Allah Ta'ala tu jisim. Dia kata Allah Ta'ala jisim.
Jadi jisim ni adalah common ground bagi semua makhluk. Makhluk ni semua berjisim. Jadi ada persekutuan, perkongsian sifat di antara Tuhan dengan makhluk. Sebab apa? Sebab perkongsian dia pada sifat jisim tadi tu. Jadi sebab itulah kita kata Allah Ta'ala bukan jisim. Maha suci Allah Ta'ala daripada la syarika lahu. Ini termasuk dalam makna syarik. Makna syarik. Kepelbagaian syirik tu. Ataupun pada perbuatan macam mana? Macam akidah Mu'tazilah lah. Mu'tazilah akidah ni macam mana? Mu'tazilah akidah dia, mereka mengatakan bahawasanya makhluk ini mewujudkan perbuatan dia sendiri. Makhluk mewujudkan perbuatan dia sendiri, mengadakan perbuatan dia sendiri. Ketika dia minum, jadi perbuatan minum tu dia buat sendiri. Makna madah tu dah ada, dia buat. Tapi dengan kudrat yang Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi kudrat, tapi dia buat perbuatan tu sendiri. Jadi sebenarnya Mu'tazilah ni dia nak lari daripada mensyirikkan Allah Ta'ala. Nak melari daripada membangsakan Allah Ta'ala kepada kezaliman. Nak melarikan, nak melepaskan diri daripada membangsakan Allah Ta'ala melakukan kezaliman. Tapi akhirnya mereka jatuh kepada perkara yang lebih teruk, iaitu syirik pada perbuatan. Jadi semua ni kalau sekalipun kita kata pada sudut hakikatnya mereka ini syirik. Syirik apabila membangsakan Tuhan itu jisim. Syirik apabila membangsakan makhluk itu melakukan perbuatan dia sendiri, seperti Mu'tazilah. Tapi semua hukum-hukum ni telah dibahas oleh ulama'. Adakah mereka ini jatuh kafir ataupun tidak? Maknanya muktamad tak jatuh kafir. Jadi nak tahu perbahasan tu, itu bab lain lah. Tapi nak cerita kat sini, bila ada musyabahah, ada persamaan, mengiktikadkan ada persamaan di antara kita dengan Allah Ta'ala, maka di situ berlakunya satu jenis syirik, iaitu mensyirikkan sifat Allah Ta'ala dengan sifat kita. Begitu juga apabila mengiktikadkan bahawasanya kita sendiri melahirkan perbuatan kita, bukan dengan taksir Allah Ta'ala, tapi dengan taksir kita, dengan kita memberi bekas di atas perbuatan kita sendiri, maka itu adalah pendapat Mu'tazilah, yang di mana pendapat itu juga adalah pendapat yang mubtadi'ah. Sebab apa? Sebab apabila kita membangsakan ada perbuatan yang lain yang memberi bekas lain daripada kudrat Allah Ta'ala, maknanya telah mensyirikkan Allah Ta'ala pada af'al. Sedangkan la yakunu illa ma yurid, tidak berlaku melainkan apa yang Allah Ta'ala kehendak, tidak berlaku melainkan dengan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala syai'a mithluhu, dan tidak ada sesuatu pun yang seumpama dengan Allah Ta'ala. Macam mana seumpama dengan Allah Ta'ala ni? Ini maknanya dia bayan lagi, dia panggil ziyadatu idah. Dia tambah lagi penerangan. Apa makna la syarik? Makna wala syai'a mithluhu. Tidak ada sesuatu seumpama dengan Allah Ta'ala. Tak boleh kita nak serupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu perkara. Seperti mana firman Allah Ta'ala, laisa kamithlihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang seumpama dengan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala itu esa pada zatnya, pada sifatnya, dan pada sudut ketuhanan dia. Tidak ada perkara lain yang bersifat dengan sifat seperti sifat Allah Ta'ala. Dan wujudnya bukan seperti wujud yang lain daripada dirinya. Jadi kat sini orang jadi semabul kadang-kadang, jadi keliru. Adakah kita mensyirikkan Allah Ta'ala apabila kita kata kita wujud? Tak. Sebab kewujudan ni ialah ainul mawjud. Wujud-wujud ni adalah diri zat kita ni. Diri zat kita ni wujud. Sifat
maujud. Nah, maujud tu makna zatun mutasifun bil wujud. Zat yang bersifat dengan wujud. Bila kita kata saya wujud, makna saya satu zat yang bersifat dengan sifat wujud. Dan saya mempunyai kewujudan. Mana kewujudan saya? Zat saya lah. Sama ke zat saya dengan zat Tuhan? Sama ke zat kita dengan zat Allah Ta'ala? Diri kita sama ke dengan diri Allah Ta'ala? Sampai kita nak kata, bila kita bangsa diri makhluk ni wujud, maka kita mensyirikkan Allah Ta'ala. Sebab tidak ada wujud melainkan Allah Ta'ala. Maknanya wujud Allah Ta'ala lain daripada wujud kita. Wujud kita apa? Wujud kita wujud mumkinat. Wujud dengan sebab Allah Ta'ala yang mewujudkan. Setiap detik Allah Ta'ala tidak terlepas kita daripada inayah Allah Ta'ala, daripada kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Tidak terlepas satu detik pun. Adapun kewujudan Allah Ta'ala adalah kewujudan lidzat. Wujud bidzat. Maknanya wujud yang khusus bagi Allah Ta'ala. Yang tak sama dengan makhluk. Tidak bergantung kepada sesiapa. Wujud kita bergantung kepada Allah Ta'ala. Sama tak? Tak sama. Sama pada apa? Pada lafaz sahaja. Jadi apabila lafaz tu kita kata sama, tidak membawa kepada mensyirikkan. Semata-mata lafaz saja. Sama juga dengan kita kata kita ni sami'. Kita ni ada pendengaran, ada penglihatan. Allah Ta'ala juga sama', ada basar. Sama ke? Tak sama. Sama pada apa? Sama pada nama. Sama pada nama, bukan sama pada sifat. Sifat tak sama. Yang sama pada nama, sebutan saja yang sama. Wala syai'a mithluhu, tidak ada sesuatu pun seumpama dengan Allah Ta'ala. Jadi boleh ke kita kata kita bangsa Allah Ta'ala ni sebagai syai'? Kalimah syai' ni boleh tak kita itlakkan, kita gunakan untuk merujuk kepada zat Allah Ta'ala? Jadi dekat sini ada berlaku sedikit khilaf di antara ulama', tetapi yang muktamad di sisi ahli sunnah wal jamaah, boleh kita mengitlakkan syai' kepada Allah Ta'ala. Kata Imam Razi, kita ada bukti daripada ayat Quran sendiri. Imam Razi kata, ammal Quran, firman Allah Ta'ala, qul ayyu syai'in akbar syahadatin. Akbar syahadatan. Ayyu syai'in akbar syahadatan. Qulillah. Katakanlah olehmu, apakah dia syai', sesuatu yang terlebih besar nisbah syahadahnya? Qulillah. Jadi dibangsakan pada Allah Ta'ala syai' tu. Inilah Quran sendiri ni. Wa kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala, setiap sesuatu hancur luluh melainkan illa wajhah, melainkan wajah, melainkan zat Allah Ta'ala. Jadi dibangsakan syai' di dalam Al-Quran sendiri. Dan lagi satu, pada sudut lughah pula, anna man qala al-ma'dum laisa bi syai', sesiapa yang kata perkara yang ma'dum, laisa bi syai', bukan sesuatu. Ma'dum ni apa? Ma'dum ni perkara yang mustahil, dia termasuk dalam ma'dum. Makna syarikul bari, sekutu. Sekutu bagi Allah Ta'ala tu wujud ataupun tidak? Tidak wujud. Jadi dia termasuk dalam perkara yang ma'dum, perkara yang tidak ada. Jadi perkara yang tidak ada ni kita boleh kata syai' ataupun tidak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia merujuk kepada syai' ni, merujuk kepada perkara yang mawjud. Jadi Allah Ta'ala mawjud ke tak? Jadi Allah Ta'ala pun mawjud. Jadi boleh dibangsa syai' pada Allah Ta'ala. Boleh kita nak kata Allah Ta'ala tu syai' di nisbah bahasa Arab lah. Ini hujah ulama'-ulama' ahli sunnah wal jamaah dalam menggunakan kalimah syai' ni. Sebab kita tahu zaman kita ni ada puak-puak yang sensitif dengan segala kalimah yang digunakan oleh ulama'-ulama' ahli sunnah ni. Dia kata kidam tak ada, syai' tak ada, lafazat. Jadi banyak pertikaian yang kita dengar daripada pihak mereka
Sedangkan jawapan dia ada, sentiasa ada jawapan yang bercanggah dengan apa yang mereka faham. Jadi masalahnya adalah pada pemahaman mereka, bukan kepada pahaman ahli sunnah wal jamaah. Mereka tu sendirilah yang ada masalahnya. Kemudian kata musannif, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wala syai'a yu'jizuhu, dan tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala daripada sifat lemah. Ketika kita sujud kepada Allah Ta'ala, kita kata subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Apa makna? Maha suci rabbiyal a'la, Tuhanku yang bersifat dengan al-a'la. Al-a'la ni makna al-murtafi'u an kulli naqsin, makna yang maha tinggi daripada segala kekurangan. Dan salah satu kekurangan ialah lemah. Makna lemah ni al-i'jaz, makna akhiru syai' ataupun qasirun an ayyakuna fil muqaddimah. Maknanya ajzu ni adalah sesuatu sifat yang merujuk kepada lemah. Lemah dengan sebab apa? Sebab dia tu ada kekurangan yang menegah dia daripada nak ke depan. Ada tegahan. Jadi sesuatu yang lemah tu, lemah sebab apa? Sebab ada perkara yang menegah. Maka al-ajzu tu ialah kedhaifan. Kedhaifan daripada melaksanakan apa yang dikehendaki. Dan ketinggalan daripada melaksanakannya. Makna apabila kita membangsakan sesuatu kepada al-ajzu, kepada lemah, makna dia tu tak dapat nak melaksanakan perkara yang dia kehendaki. Macam kita ni lah, seluruh makhluk ni. Ada benda yang kita hendak, kita boleh lakukan dengan izin Allah Ta'ala. Tapi bukan semua benda yang kita hendak kita boleh lakukan. Itu menunjukkan kita ada limit. Itu menunjukkan kita lemah. Ada perkara yang menegah kita daripada melaksanakan apa yang kita hendak. Itu namanya al-ajz. Makna ada perkara yang menegah. Nak pergi nak buat haji tapi tak ada duit. Jadi itu perkara yang menegah. Kita nak pergi mana-mana sekarang ni musim Covid tapi tak boleh pergi overseas. Sebab apa? Ada perkara yang menegah. Itu menunjukkan al-ajz, menunjukkan lemah. Lemah ni makna al-ajzu ni maknanya dhaif, sehingga tidak dapat melaksanakan apa yang dikehendaki. Maka tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab la syai'a yamna'ullah min tahqiqi ma yuriduhu. Tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah Ta'ala, yang dapat menegah Allah Ta'ala daripada melaksanakan apa jua yang Allah Ta'ala kehendaki. Itulah maksud daripada fa'alul lima yurid. Makna fa'alul lima yurid, tidak ada orang yang boleh menegah Allah Ta'ala terhadap apa jua yang Allah Ta'ala kehendaki. Itu makna fa'alul lima yurid. Jadi dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Kemudian Allah Ta'ala sudahi ayat ni dengan innahu kana aliman qadiran. Innahu kana aliman qadiran. Surah Fatir ayat ke-44. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Ta'ala, yang melemahkan Allah Ta'ala di langit dan di bumi. Kemudian Allah Ta'ala firman innahu kana aliman qadiran. Seolah-olah jumlah ni jumlah ta'liliyah. Jumlah ta'liliyah ni makna frasa yang datang ini adalah untuk menyatakan kenapa tidak ada sesuatu pun boleh melemahkan Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu di langit dan di bumi yang boleh melemahkan Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab innahu kana aliman qadiran. Maka di sini Allah Ta'ala memberi tanbih, memberi peringatan bahawasa lemah daripada sesuatu itu berpunca
daripada ketiadaan ilmu terhadap sesuatu. Sebab tu innahu kana aliman qadiran. Tidak ada ilmu tentang sesuatu itu dan tidak mempunyai kudrat di atasnya. Tetapi kedua-dua asbab yang menyebabkan sesuatu perkara itu lemah ternafi pada hak Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala itu alimun bikulli syai', amat mengetahui. Ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, takluk pada segala perkara yang wajibat, yang mustahilat dan perkara yang mumkinat. Takluk ilmu Allah Ta'ala. Alimun bikulli syai', amat mengetahui terhadap segala sesuatu. Wa qadirun ala kulli syai', dan Allah Ta'ala berkuasa di atas segala sesuatu yang mumkinat. Fala yu'jizuhu syai'. Jadi ayat tu sendiri menunjukkan kenapa kita tak boleh bangsakan lemah pada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala memiliki sifat ilmu yang sempurna dan sifat kudrat yang sempurna. Kedua-dua sifat ini menafikan lemah pada hak Allah Ta'ala. Adapun kita ada ilmu, tapi ilmu kita nak kadar ilmu yang baharulah, ilmu makhluk. Ada kudrat pun kudrat apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita lah. Malakah kudrat yang ada pada diri kita. Tapi bukan sempurna. Kedua-dua sifat itu yang ada pada diri kita tidak sempurna. Maka apabila ternafi sempurna kedua-dua sifat itu daripada diri kita, maka wujudlah sifat al-ajzu, wujudlah sifat lemah pada diri kita. Berkata Imam Babarti, wala syai'a yu'jizuhu, tidak ada sesuatu pun yang melemahkan akan Allah Ta'ala. Jadi ini sifat ni ialah wasfun lahu bikamalil qudrah. Satu sifat yang menceritakan tentang, yang menggambarkan tentang sempurnanya kudrat Allah Ta'ala. Lianna wujuda kulla mawjudin siwahu biijadi. Sebabnya segala sesuatu yang wujud selain daripada Allah Ta'ala, kewujudan dia dengan sebab ijadihi, dengan sebab Allah Ta'ala yang memberikan sifat wujud kepada perkara itu. Maka mustahillah ada sesuatu yang dapat melemahkan Allah Ta'ala. Mustahil. Fa innal ajza naqsun, kerana sesungguhnya sifat ajaz, lemah itu adalah satu sifat kekurangan. Dan Allah Ta'ala maha suci daripada segala sifat kekurangan. Wa li'annahu ta'ala mausufun bikamalil qudrah ala kulli syai'. Dan kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sempurna kudratnya di atas segala sesuatu, maka tidak ada sesuatu pun fala yusafu bil, maka tidak Allah Ta'ala tidak boleh disifatkan dengan lemah. Sekiranya seseorang itu menyifatkan Allah Ta'ala dengan sifat al-ajz, maka melazimi ijtima'un naqidain, berhimpun dua perkara yang bercanggah pada akal. Jadi benda yang bercanggah pada akal ni mustahil akal lah. Nak katanya kalau nak mensabitkan ajz pada Allah Ta'ala, melazimkan ijtima'un naqidain, berhimpun dua perkara yang saling bercanggah pada akli, iaitu lemah dan kudrat. Wali'annahu ta'ala khaliqun li jami'il asya', dan Allah Ta'ala, dan kerana Allah Ta'ala itu yang mencipta segala sesuatu. Wala yatasawwar khalq ma'al ajz, dan tidak boleh ditasawur, digambarkan mencipta beserta dengan ada kekurangan. Jadi sifat Allah Ta'ala Al-Khaliq itu sendiri menegahkan daripada kita membangsakan kelemahan pada Allah Ta'ala. Sebab dia ibru syai' minal adam ilal wujud. Allah Ta'ala lah yang menzahirkan sesuatu daripada tiada kepada ada. Itu menunjukkan tamamul qudrah, kesempurnaan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ilaha ghairuhu, dan tidak ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Jadi sifat ketuhanan ni, uluhiyah ni, adalah suatu sifat yang sabit bagi hak Allah Ta'ala sebelum daripada Allah Ta'ala mencipta segala makhluk dan sesudahnya.
Mana sifat uluhiyah ni bukan sifat yang ada kepada yang balik yang wujud pada Allah Taala setelah Allah Taala cipta makhluk. Bahkan sifat uluhiyah ini adalah sifat yang sabit bagi Allah Taala sebelum daripada Allah Taala cipta makhluk. Dan selepas daripadanya. Lianna kaunallah ilahan laisa mustamidan minal makhluqat. Kerana keadaan Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan, kerana Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat uluhiyah tadi itu, bukanlah diambil daripada makhlukat. Bukan maknanya kesempurnaan Allah Ta'ala ni tidak bertambah dan tidak berkurangan. Bukan makna Allah Ta'ala cipta makhluk baru Allah Ta'ala bertambah kesempurnaan. Allah Ta'ala dah sempurna. Segala kesempurnaan ialah milik Allah Ta'ala. Bukan maknanya cipta makhluk barulah dinamakan sebagai Tuhan. Tak. Allah Ta'ala tu Tuhan sebelum lagi daripada ada makhluk. Fasawaun abadna Allah am lam na'buduhu. Sama ada si kafir tu menyembah Allah Ta'ala ataupun tidak menyembah Allah Ta'ala, dia tetap Tuhan. Fa inna Allah huwal ilah. Kerana Allah Ta'ala itu tetap Tuhan. Dan sama ada Allah Ta'ala cipta kita ataupun tidak cipta kita, maka sifat ketuhanan ini sabit bagi Allah Ta'ala. Sejak azali dan sampai bila-bila. Maka keadaan Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan bukan diambil daripada sebab kita sembah dia. Sebab kita sembah dia maka dia jadi Tuhan. Tak. Wala min ijadihi lana, dan bukan dengan sebab dia mewujudkan kita. Wala min wujudina ba'da dhalik, dan bukan dengan sebab kewujudan kita selepas daripada itu. Itulah makna ilah, al-ilah huwal mawjudul wajibul wujud. Itu makna dia. Dia kembali kat situ lah. Makna al-ilah ialah al-wajibul wujud, al-mawjud yang wajib ada. Tanpa dia semua tak ada. Tanpa Allah Ta'ala semua perkara tak ada. Dan selain daripada Allah Ta'ala semua mungkin. Maknanya semua perkara itu boleh sahaja tak ada dan boleh sahaja ada. Wa yatarattabu ala dhalika kaunihi mustaghniyan an kulli ma siwah. Dan membawa di atas demikian itu Allah Ta'ala itu mustaghniyan an kulli ma siwah. Makna apa? Mustaghniyan ni makna Allah Ta'ala terkaya, tidak berhajat kepada sesiapa pun selain daripada diri dia. Makna dia tidak berhajat kepada selain kepada sesuatu pun. Allah Ta'ala mustaghni. Mustaghni makna Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesiapa. Wa muftaqiran ilaihi jami'u ma adahu, dan segala perkara selain daripada Allah Ta'ala semua berhajat kepada dia. Inilah makna yang hakiki bagi al-ilah. Itu yang kita kata wala ilaha ghairuhu. Tidak ada yang bersifat dengan tidak berhajat kepada sesiapa pun, dan segala perkara berhajat kepada dia. Tidak ada yang bersifat sebegini melainkan Allah Ta'ala juga. Firman Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu. Makna la ilaha illallah makna tidak ada, la mustaghniyan an ghairihi wa la muftaqiran ilaihi kullu ma siwahu illa huwa subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berdikari, yang tidak berhajat kepada sesuatu pun, dan segala perkara yang lain berhajat kepadanya melainkan Allah Ta'ala sahaja. Ini makna al-ilah sebagaimana yang kita faham. Kemudian kata musannif, qadimun bila ibtida'in. Qadimun bila ibtida'in. Makna qadim kat sini ni zat yang bersifat dengan sifat kidam. Dan kidam ini ada beberapa makna. Makna ada dua makna lah, kita nak simplify. Satu, qidam dengan makna perkara yang ancient. Perkara yang dimamah usia. Makna benda yang
wujud dia terlalu lama. Nah, itu kidam, makna benda yang ancient. Tapi di sini bukan makna itu yang dimaksudkan. Nah, sebab itu menunjukkan kidam yang kata ancient tadi itu menunjukkan ada masa dan dia telah dimakan masa. Tapi makna kidam pada hak Allah Ta'ala ini ialah ternafi ketiadaan. Sebelum maknanya tidak didahulu oleh tiada. Kewujudan Allah Ta'ala tidak didahului oleh ketiadaan. Makna kewujudan Allah Ta'ala ini tidak ada permulaan. Tak ada permulaan tu macam mana? Maknanya tidak ada satu waktu pun di mana Allah Ta'ala tu tiada. Makna sentiasa ada. Ternafinya permulaan bagi kewujudan Allah Ta'ala. Itu qadimun. Makna zat yang bersifat dengan sifat kidam. Kidam makna apa? Kidam ni dalam akidah Asy'ariyah, dalam akidah yang kita bahas dengan metod ilmu kalam, dia termasuk dalam sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni makna apa? As-salb bermakna an-nafyu, insilab bermakna intifa. Menafikan sesuatu pada hak Allah Ta'ala, itu makna sifat salbiyah. Satu sifat, apabila kita sebut sifat tu, maka sifat itu menafikan sesuatu perkara pada hak Allah Ta'ala. Bila kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan kidam, maka sifat kidam itu menafikan permulaan pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat dengan baqa', sifat salbiyah. Maka sifat itu menafikan kesudahan bagi kewujudan Allah Ta'ala. Itu makna sifat salbiyah. Sifat yang menafikan sesuatu pada hak Allah Ta'ala. Itu makna qadimun bila ibtida'in. Jadi bila ibtida'in tu, jumlah bila ibtida'in tu adalah ziyadatu bayan ataupun ziyadatu idah, menambahkan lagi penerangan. Bila kita kata qadim tu dah faham dah, tidak ada permulaan bagi kewujudan dia. Bila ibtida'in, ditambah pula lagi dengan perkataan bila ibtida'in, dengan tiada permulaan. Itulah makna qadim, menambahkan lagi penerangan daripada lafaz qadim tu. Kemudian kata musannif, daimun bila intihain. Daim, yang berkekalan kewujudan dia bila intihain, tanpa ada kesudahan. Ini adalah sifat yang lazim daripada sifat kidam tadi tu. Sifat qadim. Perkara yang qadim, tidak ada sesuatu pun boleh yang boleh menghalang kewujudan dia sampai bila-bila. Sebab kewujudan dia tidak bergantung dengan sesiapa. Tadi sampai bila-bila pun dia wujud. Daimun bila intihain. Kalau dalam Quran kata apa? Huwal awwal wal akhir. Huwal awwal wal akhir. Awal dan akhir ni bukan maknanya ada permulaan dan ada kesudahan. Awal dan akhir ni makna tiada masa langsung, tiada zaman. Tidak boleh dibangsakan zaman pada Allah Ta'ala. Itu sebagaimana yang ditafsirkan oleh para mufassirin. Wala la yafna wala yabidu, tidak hancur, tidak musnah, wala yabidu, dan tidak binasa. Ternafinya Allah Ta'ala ni hancur dan binasa. Ini juga merupakan penambahan penerangan terhadap kalimah yang sebelum dia, daimun bila intihain. Maknanya la yafna wala yabid, tidak hancur, tidak binasa, wala yakunu illa ma yurid, dan tidak berlaku illa ma yurid, melainkan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi yakunu ni dekat sini dia daripada kana tam. Kana ni ada dua, ada kana naqis, ada kana tam. Kalau kana tam ni maknanya dia wujida, ataupun husul. Wala yakunu wala yahsulu, tidak hasil, illa ma yuridu, melainkan apa segala perkara yang Allah Ta'ala kehendaki.
Apa yang Allah Ta'ala kehendaki itulah yang berlaku. Seperti mana musannif akan jelaskan, masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Jadi segala apa yang ada kat muka bumi ni, segala apa yang berlaku dalam alam ni, alam semesta ni, semuanya adalah bertitik tolak daripada iradat Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala yang menghendaki perkara itu sedemikian. La tablughuhul awhamu wa la tudrikuhul afhamu wa la yushbihuhul anamu hayyun la yamutu qayyumun la yanamu. La tablughuhul awham, tidak sampai akan Allah Ta'ala itu oleh segala waham. Apa makna dia? Jadi dekat sini ni ada kalimah la juga kan. La ni bertambatan dengan kalimah tablughu. Tablughu tu fi'il mudhari'. Dalam bahasa Arab dipanggil fi'il mudhari'. La tablughu makna apabila fi'il mudhari' dinafikan, maka penafian itu adalah penafian yang istimrar. Sebab fi'il mudhari' ni yufidu lil istimrar. Yufidul istimrar. Istimrar ni maknanya berkesinambungan. Apabila diitlakkan kalimah fi'il mudhari', makna kalimah itu menunjukkan perbuatan itu adalah perbuatan yang berkesinambungan. Contoh macam apa? Macam yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu. Yusabbihu ni maknanya berkesinambungan. Segala apa ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Ta'ala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Makna yusabbihu, lafaz yusabbihu tu menunjukkan kepada istimrar. Perbuatan itu berlaku secara berterusan. Jadi dekat sini la tablughuhul awham menafikan sampainya akal waham manusia kepada Allah Ta'ala, terhadap Allah Ta'ala. Menafikan secara dawam, secara berkekalan, secara berkesinambungan. Makna sampai bila-bila pun waham manusia ni tak boleh nak capai hakikat Allah Ta'ala. Itu makna dia. La tablughuhul awham. Makna secara kekal abadi tidak boleh manusia waham mereka itu sampai kepada mengecapi hakikat Allah Ta'ala. Sampai bila-bila pun tak boleh. Jadi Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, beliau berkata, al-wahm min khataratil qalbi. Waham itu adalah lintasan hati. Kat situlah kita hendak kat sini. Murad Imam At-Tahawi kat sini, al-wahmu dengan makna kata lintasan-lintasan hati. Maknanya ternafi lintasan hati manusia ni boleh sampai kepada hakikat Allah Ta'ala. Boleh menggambarkan hakikat Allah Ta'ala. Boleh merupakan hakikat Allah Ta'ala. Boleh menjelaskan hakikat Allah Ta'ala. Tak boleh. La tablughul awham. Waham manusia ni makna lintasan hati manusia ini selama-lamanya tidak boleh tidak boleh capai hakikat Allah Ta'ala. Kana fil wujud aw lam yakun. Jadi hati manusia ni bagaimana jua sekalipun hati dia mempunyai lintasan, maka segala apa yang ada dalam lintasan hati dia itu adalah bukan Allah Ta'ala. Kullu ma khatara bibalika fallahu khilafu dhalik. Segala apa yang terlintas di dalam hati engkau, maka perkara itu adalah menyalahi, bukan Allah Ta'ala. Perkara itu bukan Allah Ta'ala.
Itu makna dia dengan kata musannif la tablughuhul awham wala tudrikuhul afhamu. Dan kepahaman manusia tidak boleh sampai kepada mengetahui hakikat Allah Ta'ala. Juga makna dia lebih kurang dengan makna yang sebelum. Sebab idrak tu maknanya bulug ataupun wusul. Al-idrak maknahu al-bulug wal wusul. Idrak ni wala tudrikuhu tu, tidak sampai. Tidak boleh sampai akal fikiran kita ni kepada hakikat Allah Ta'ala. Tak boleh sampai. Dan di sini juga la tudrikul afham ni menafikan kebolehan untuk sampai kepada hakikat Allah Ta'ala secara dawam, secara berkekalan, sampai bila-bila pun. Jadi macam mana dengan ahli syurga? Ahli syurga melihat zat Allah Ta'ala. Jadi ru'yatullah tu itu bab lain. Sekalipun berlaku ru'yatullah, di akhirat esok berlakunya peristiwa di mana ahli syurga diberi nikmat yang sebesar-besar nikmat, iaitu melihat zat Allah Ta'ala. Tapi makna melihat zat Allah Ta'ala tu bukan seperti makna melihat zawat ataupun zat-zat yang makhlukat. Jadi ulama' mengatakan melihat zat Allah Ta'ala tu maknanya ziyadatul ilm billah. Bila Allah Ta'ala membuka hijab, maka kita dapat melihat Allah Ta'ala, dengan makna kata bertambahnya ilmu kita terhadap Allah Ta'ala. Tapi tetap juga la tudrikuhul afham. Jadi apa yang musannif kata ni, akal manusia tidak boleh mencapai hakikat zat Allah Ta'ala tu, bukan makna dekat dunia sahaja, bahkan dekat akhirat. Akal memang tak boleh nak capai hakikat Allah Ta'ala, tapi bila Allah Ta'ala bukakan hijab, di situ akan tambahnya ilmu pengetahuan mengenai Allah Ta'ala. Tapi bukan juga maknanya mengetahui hakikat Allah Ta'ala. Yang mengetahui hakikat Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala juga. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah ni, sebagaimana yang dibahas di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Asy'ariyah, mereka tidak yakhudu, mereka tidak mengharungi, mereka tidak mereka tidak menceburi ilmu ni sampai nak menceritakan tentang zat Allah Ta'ala. Makna mereka tidak melakukan perkara yang dilarang lah. Perkara yang dilarang daripada kita lakukan ialah membicarakan tentang zat Allah Ta'ala. Jadi apa yang dilakukan oleh ulama ahli sunnah ni? Mereka menceritakan tentang ahkam, segala hukum yang bersangkut paut dengan zat dan sifat Allah Ta'ala. Bukan cerita tentang zat Allah Ta'ala, tapi cerita tentang ahkam. Ahkam ni apa? Nisbatu tamah. Seperti kita kata Allahu qadirun, Allah Ta'ala itu amat berkuasa. Itu satu ahkam, ahkam al-qaid. Salah satu daripada hukum akidah. Hukum akidah makna iman kita terhadap Allah Ta'ala. Hukum ni maknanya nisbatu syai', nisbatu amrin li amrin. Itu makna hukum. Makna hukumnya makna kita nisbahkan ilmu kepada Allah Ta'ala. Kita nisbahkan ilmu yang sempurna pada Allah Ta'ala. Itu makna ahkam. Kita nisbahkan kudrat yang sempurna pada zat Allah Ta'ala. Itu ahkamuz zat. Ini yang dibicarakan di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukan kita cerita tentang bagaimana rupa zat Allah Ta'ala. Adakah zat Allah Ta'ala ni boleh naik, boleh turun? Adakah zat Allah Ta'ala ni boleh bersila lendik di atas arash? Adakah zat Allah Ta'ala ni mempunyai tangan, mempunyai anggota? Ini bukan perkara yang dibicarakan di dalam kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah daripada awal-awal lagi dah kata laisa kamitslihi syai'. Dan segala ayat-ayat mutasyabihat perlu dikembalikan kepada ayat-ayat muhkamat. Mereka mempunyai kaedah yang tetap.
apa yang kita cerita ni adalah ahkamuz zat, menisbahkan ilmu pada Allah Ta'ala, menisbahkan kudrat pada Allah Ta'ala, menisbahkan iradat pada Allah Ta'ala, dan segala perkara yang disebut ini terbukti di dalam Al-Quran. Bukan kita membicarakan tentang zat seperti mana kita bicara tentang air, H2O, kita bicara tentang molekul-molekul yang ada pada objek-objek yang tertentu. Bukan, kita tak bicara tentang perkara-perkara macam tu. Nah, kita berbicara tentang ahkamuz zat wa ahkamus sifat. Ini yang kita perlu tahu. Sebab ada orang yang menuding jari kepada ulama-ulama mutakallimin. Mereka mengatakan ulama-ulama mutakallimin ni menceritakan tentang zat Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala dalam satu hadis Nabi bersabda, tafakkaru fi alaillah, ataupun tafakkaru fi makhluqatillah. Berfikirlah oleh kamu tentang penciptaan makhluk Allah Ta'ala. Wala tatafakkaru fi dhatihi. Dan janganlah kamu memikir tentang zatnya. Dan mereka menuding jari, kata ni mutakallimin ni lah yang cerita tentang zat Allah Ta'ala. Sampai cerita tentang ilmu maqulat, sampai cerita tentang jauhar, sampai cerita tentang jisim, tentang arad. Dah, itu semua kita bicara untuk menafikan perkara-perkara yang tak layak pada hak Allah Ta'ala. Bukan kita nak bangsakan pada Allah Ta'ala. Di mereka lah yang bangsakan kepada Allah Ta'ala, naik turun ke langit dunia setiap 1/3 malam. Kemudian naik balik ke, ataupun duduk atas arasy ke. Bahkan ada puak-puak mujassimah yang mengiktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala ni ada saiz, ada berat, sehingga malaikat-malaikat berpeluh, sehingga macam-macam lah perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah-akidah yang karut marut. Jadi itulah yang dikatakan yang dikatakan membicarakan tentang zat Allah Ta'ala. Kita membicarakan tentang ahkamuz zat. Zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat esa. Ya, itu satu ahkamuz zat. Zat Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Itu ahkamuz zat. Sifat Allah Ta'ala, kudrat Allah Ta'ala mengetahui segala perkara, kudrat Allah Ta'ala takluk kepada segala perkara mumkinat. Itu ahkamus sifat. Ini yang dibicarakan oleh mutakallimin ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kata musannif, wala yushbihuhul anamu hayyun la yamutu qayyumun la yanamu. Jadi kat sini je lah, sampai sini je, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam dars yang akan datang. Dan sekiranya ada persoalan, maka anda harap pendengar-pendengar, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Ta'ala, boleh tujukan soalan pada ruangan komen tu. InsyaAllah dalam majlis yang akan datang saya akan jawab kalau ada soalan. Jadi sampai sini sahaja hari ini, dan segala perkara yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, dan segala kekurangan dan kesilapan dan kelemahan itu daripada diri saya sendiri. Ila akhirih, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman nafi'a waj'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa iyyakum barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.